Charles Burn, cepatlah. Dah lambat ni. Kita dah sampai. Saya punyalah hari ni cuti. Saya cancelkan sebenarnya meeting nak bawa awak pergi kompleks membeli belah. Ini kompleks apa ni? Ni kompleks lah ni. Inilah dia kompleks Tahfiz Darul Ulum. Allah Akbar awak ni. Kita nak buat apa kat sini? Ni sebenarnya saya kesian nak tengok anak kita tu. Si Mustaqim tu? Ya, Mustaqim tu. Dia dah cakap dengan saya dah. Dia minat sangat nak menghafal Quran. Jadi saya nak bawa dia ke Tahfiz ni. Kompleks Tahfiz Darul Ulum. Tapi kalau nak hafaz Quran awak, apa lama lagi? tau. Nak mengambil masanya bertahun-tahun. Saya tahu Al-Quran tu ada 30 juzuk. Tapi sekarang ni, inilah dia kelebihan Tahfiz ni. Saya dah banyak buat kajian dah. Apa kajiannya? Apa kajian? Anak kita boleh menghafal Quran dalam masa berapa? Cuba teka. Setahun, 2 tahun? Tak payah. 7 bulan dah boleh. 7 InsyaAllah. bulan? Kalau betul didikan kita untuk anak kita. InsyaAllah. Okey, macam tu. Siapa pengetua kat sini? Jom. Nak jumpa pengetua? Jom, saya nak jumpa pengetua sekarang. Jom, kita pergi. Saya dah buat duit nak bayar ni pendaftaran untuk Mustaqim ni. Mana pejabat dia ni? Saya sini pejabat dia. Assalamualaikum, Ustaz. Okey, kenalkan diri dulu. Saya Heri, Ustaz. Ustaz, kami hantar anak kami ni dekat Tahfiz Darul Ulum. Jadi kita nak jumpa satu ni. Masuk dulu insyaAllah. Masuk dulu. Oh, rahsia. Dah Okey, masuk. jom kita masuk dulu. Dah sabar tadi nak WhatsApp Mustaqim. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan memperkenalkan Anugerah Pelajar Tunas Harapan 2016. adik Salimah Muhammad Tariq. Tepuk tangan. Dia bukan setakat mendapat anugerah Tunas Harapan, dia juga mendapat penghargaan daripada mantan Mufti Negeri Sembilan kita sendiri. Okey, alhamdulillah. Dan jangan terkejut. Kita dalam Al-Hijrah Be Friends Betul. sebenarnya. Selamat tengah hari kepada anda. Makan tengah hari apa hari ni? Betul. Terima kasih kerana memilih Al-Hijrah Be Friends sebagai rancangan tengah hari anda. Ya, betul. Tadi kita dah jalan-jalan kan? Betul. Kita dah jalan-jalan dengan Ustaz. Tengok Tahfiz Darul Ulum ni sekarang ni. Betul. Kenalkanlah adik Salimah. Adik, sihat dek eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi nak bagi tahu jugalah kepada penonton sana. Tadi semasa saya berjalan-jalan tadi, saya jalan-jalan dengan ustaz tadi tu, saya walaupun panas tapi saya tetap selesa tau dengan memakai baju pada UA Butik. Amboi, sempat lagi. Okey, baik, kita nak berkenalan dengan adik Salimah. Okay, adik Salimah dah berapa lama dah belajar dekat Tahfiz Darul Ulum ni? Betul? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Terima kasih kerana bertanya, boleh? Tapi abang nak tanya, betul ke yang adik Salimah ni memang dah hafal 30 juzuk ni dalam masa 7 bulan? Paling muda pula tu, betul ke? Tak cakaplah betul. Pandang kamera. Betul eh? Okeylah, ni abang nak tanya soalan cepu mas ni. Boleh eh? Okey, soalan yang paling susah dia nak hafal. Surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Masya-Allah, tak nak tanya akak ke? Tak apalah. Surah yang paling senang nak hafal? Jangan malu, tak apa. Surah Al-Ikhlas. Surah Ikhlas. Tapi anda juga tertanya macam mana adik yang berumur 9 tahun ni dah boleh menghafaz Al-Quran? Kita akan bersama dengan 2 orang ustazah. Jom Mazidah, kita bersama dengan ustazah yang bertanggungjawab Ustazah untuk Hidayah, didik dia. Ustazah Hidayah dan juga Ustazah Hafizah. Betul? Ya. Jom. Itu dah tadi Azidah. Bagusnya adik Salimah tu. Ya Allah, sejuk hati kita Ya, melihatnya. betul. Saya pun rasa macam rasa macam cemburu ke arah kebaikan lah. Rasa macam nak juga jadi macam adik Salimah tu kan. Betul, tak ada masalah. InsyaAllah lepas ni Mustaqim akan mengikut jejak dia. Mustaqim siapa anak kita? Okeylah. Baik, sekarang ni kita nak bersama dengan siapa? Sekarang ni kita bersama dengan 2 orang, kata apa, antara orang kuat jugalah di Darul Ulum ni. Ataupun Salimah bila dah besar. Kita bersama dengan Ustazah Siti Nur Hidayah Abdul Ghani, guru perolangkanan hal ehwal murid, dan juga Ustazah Nur Hafizah Ahmad Tajuddin,
Guru Penolong Kanan Tahfiz untuk Sekolah Darul Ulum ini. Assalamualaikum, apa khabar? Saya ingatkan Salimah tadi. Bukan. Salimah kecil lagi, umur 9 tahun kan. InsyaAllah, Okey, ini baik. idola Salimah. Ya, tadi kan kita dah interview berborak dengan siapa adik Salimah kan. Memang pencapaian dia memang sangat mengagumkan, boleh menghafal 30 juzuk Al-Quran dalam masa 7 bulan. Luar biasa. Iya, luar biasa Heri. Dan apakah rasanya, saya pasti inilah kelebihan daripada Tahfiz Darul Ulum. Guna modul apa ni? Okey, baik. Untuk adik Salimah tadi tu yang dia dapat menghafaz dalam 30 juzuk dalam tempoh 7 bulan, kami gunakan modul Tahfiz Tifin. Stevie. Modul Tahfiz Tifin. Modul Tahfiz Tifin ni didatangkan daripada Indonesia. Datangkan daripada Indonesia. Jadi kami aplikasikan modul ni di sini. Okey, jadi mungkin puan Ustazah Hafizah nak tambah sikit. Stevie ni, apa dia Stevie? Siapa yang jumpa Stephen ni? S for what? T for what? Dah macam dalam kelas kan? Saya nak tahu sangat ni. Okey, Hafizah. Bismillahirrahmanirrahim. Penemuan dari asalnya daripada Indonesia. Penemuannya boleh kita tunjuk sikit kan. Tu Pak Farid Poniman. Oh, Dia ni di penasas antaranya untuk penasas Stephen. Dia sebenarnya kaedah kita ambil, kita bawa ke Tahfiz Darul Ulum. Kita menggunakan kaedah dia panggil Stephen tu kaedah belahan otak. Kaedah belahan otak. Jadi Takutlah bila dengar. bila kita Itu macam mana? Kena masuk lab ke apa? Belahan otak Azidah, bukan bedah otak. belahan maksudnya bahagian otak. Bahagian-bahagian Maksudnya kita ni kita tak tahu kan, tak makna. Jadi bila kita belajar tentang Stephen ni, kaedahnya rupanya otak kita ni ada 5 bahagian otak. 5 bahagian. 5 bahagian dalam otak tu. Dia panggil personality. Kita ada list menggambarkan personality Ya, seseorang tu. betul. Maksudnya otak yang dominan lah yang kita gunakan. Okey, jadi di mana Stephen tu? Boleh terangkan lebih lanjut? Cuba sebenarnya. Saya tak sabar nak tahu. Jadi Inilah dekat dia sini mesin ada kecerdasan. ini adalah 5 mesin kecerdasan Stephen. Okey. Untuk S adalah sensing, Okey. T adalah thinking, Alright. I intuiting, F feeling dan IN adalah instinct. Okey. Jadi ini adalah 5 personality, mesin kecerdasan yang mewakili setiap belahan otak. Okey, secara ringkasnya boleh terangkan apa sensing ni macam mana, thinking macam mana. Okey. Kalau sensing ni kelebihan dia kepada tenaga. Dia sangat banyak tenaga yang disimpan. Dan dia mudah mengingat. Memori dia sangat kuat tentang cerita-cerita yang zaman lampau. Oh, klasik. Ya. Klasik. So kalau sensing ni kalau kita panggil dia untuk jadi saksi, dia boleh cerita daripada mula kejadian sampai kejadian tanpa ada salah. Sebab dia ingat setiap Dia boleh peristiwa ingat yang berlaku. setiap isu. Ya, itu kelebihan sensing. Okey. Thinking. Okey, thinking. Okey, thinking ni Gila-gila. Cik Hafizah pula. okey, thinking ni dia apa? Analisa. Analisa. Bijak menganalisa dan dia bermain dengan nombor. Kalau menghafaz pun dia kelebihan dia kena mengira. Okey. Mengira setiap yang ada dalam muka surat yang dia nak hafaz tu. Okey. Itu Okey, thinking. I. Okey, kita bagi kepada personality juga. intuitive. I untuk Ustazah Hafizah. Saya rasa saya bukan T kot. Saya tak suka nombor sangat. Okey, teruskan. Okey. Untuk I, intuiting ni Untuk? intuiting. Okey. Okey, intuiting ni dia orang yang kreatif. Kreatif. Lebih berminat dengan lukisan, seni-seni. Okey, seterusnya F. Seterusnya feeling. Feeling ni dia lebih pada hubungan. Beremosi lah, lebih pada emosi okey. orang feeling. Seterusnya insting, Insting ni? Insting ni dia serba bisa. serba bisa. Maksudnya dia serba boleh. Sebab dia otak tengah. Otak tengah. Takut dia pula. dominan otak tengah. Okey. Jadi dia boleh lakukan apa saja tugasan yang diberikan. Apa je yang diberi dan insting ni dia sangat sukakan kepada kedamaian. Dia pencinta kepada kedamaian. Dia tak suka suasana yang konflik. Saya rasa tu macam Harry lah. Dia tak suka yang ada konflik-konflik, tak suka. Dan insting ni dia orang kata berkorban. Okey, Dia itu dulu personality pergi. semua. Itu Okey, kalau personality. macam adik Salimah tadi, dia kaedah yang mana? Dia guna thinking. Thinking. Ya, dia Okey. thinking. Okey, tapi saya nak tahu tak macam mana pengiraan tu untuk tahu seseorang tu dia S ke, dia T ke, dia I ke? Okey, untuk kita nak tahu setiap personality ni, kita ada fingerprint test. Sebab setiap jari kita ni, 10 jari ni tak sama chop jari dia, berbeza.
Jadi personality kita ni tersimpan di sini. Okey. Personality kita ni tersimpan di sini. Ini rahsia personality kita 10 jari ni. So kita dapat test tu baru kita dapat tahulah apa personality dia, sensing ke, thinking, intuiting dan seterusnya. Kena test. Okey, macam adik Salimah tadi tu. Dia thinking. Okey. Jadi bagaimana teknik hafazah yang digunakan oleh orang yang thinking? Okey. Untuk thinking dia macam saya cakap tadi, dia banyak bermain dengan nombor. Okey, jadi dia bahagikan setiap satu helaian yang dia nak hafaz tu kepada 4 bahagian. Jadi dia ada nombor, dia nampak bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat. Okey. Dan setiap yang dia hafaz tu, setiap yang dia baca tu ada nombor juga, dia kena kira berapa bilangan dia. Kalau dia nak mudah lagi, dia boleh tengok dalam setiap helaian tu ada berapa tanda sabdu. Dia kena banyak bermain dengan nombor. Itu yang thinking tadi tu. Ya. Tapi kalau Ustazah tak Dia keberatan, orang saya nak nombor tanya lah. juga dengan Ustazah. Ya. Ustazah di yang mana? S ke T ke? Saya S. Saya sensing. Ustazah S. Kalau Saya Ustazah sensing menghafal extrovert. macam mana kalau S? Okey, kalau saya menghafaz sebab sensing ni dia kelebihan dia kepada otot, kepada gerakan dan banyak mengulang. Jadi kalau saya bahagi kepada 2 bahagian, kemudian satu bahagian ulang 20 kali, 20 kali baca, 10 kali menghafaz dan 10 kali penguat dia. Okey. Ustazah Hafizah? Ustazah yang mana? Intuiting. Intuiting. Okey, bagaimana cara Teknik hafazan? macam mana pula? Intuiting ni sebab orang kreatif, dia perlukan pada gambaran. Dia kena lebih memahami terjemahan lah. Kena faham terjemahan dulu, kena bayangkan cerita dalam terjemahan dulu dan dia gambarkan. Gambarkan, lepas tu buat lukis. Gambarkan terjemahan, lukisan. Lepas tu baru tengok ayat Yalah, Al-Quran. sememangnya personality mereka ni sangat menarik. Tetapi kita akan berhenti rehat sekejap. Terima kasih kepada kedua ustazah kita pada hari ini. Sebab selepas ini kita akan bersama dengan 5 orang adik kita. Mereka akan cerita pula tentang personality masing-masing. Apakah teknik mereka dalam Stephen tu? Kita berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Kembali lagi dalam Al-Hijrah Be Friends. Okey, tadi kan kita dah cerita tentang Stephen tu apa? S tu apa? TIFN. Jadi sekarang ni saya rasa berbesar hati kita nak berkenalan dengan adik Salimah dan juga ada Ustazah Hidayah. Okey, adik Salimah, apa khabar? Baik. Baik. Cuba cakap hai dekat kawan-kawan tu. Lambai sikit. Hai kawan-kawan. Cuba cakap. Hai kawan-kawan, ramai sebenarnya suka dengan adik Salimah sebab katanya adik Salimah ni boleh menghafal 30 juzuk Al-Quran ni dalam masa 7 bulan. Tengok, mereka ni semua teruja tau nak dengar cerita dengan adik Salimah ni. Tapi sebelum tu nak tanyakan dengan Ustazah. Adik Salimah ni tadi macam kita cakap thinking extrovert. Secara ringkas dia, thinking extrovert ni untuk adik Salimah ni macam mana? Okey, untuk adik Salimah ni dia thinking extrovert ni dia otak belahan kiri. Jadi cara menghafaz dia dengan menggunakan kaedah nombor. Kaedah nombor. Okey, adik Salimah, cuba kongsi sikit dengan akak dan juga kawan-kawan macam mana Salimah hari-hari menghafal. Cara thinking menghafal ialah menggunakan 2 warna. Satu warna untuk awal ayat dan satu warna untuk akhir ayat. Selepas kita sudah highlight awal dan akhir ayat, kita perlu membahagi satu muka surat kepada 4 bahagian. Okey, kalau macam ni 1, 2, 3, 4. Okey. Satu bahagian perlu dibaca sebanyak 40 kali. Okey. Selepas satu muka surat itu sudah cukup satu bahagian 40 kali, kita perlu melancarkan tanpa tengok mushaf sebanyak 5 kali. Dengan itu saya melancarkan ataupun tasmid dengan Ustazah. Okey. Baik, kalau dalam satu muka surat tu berapa lama agaknya untuk menghafal satu muka surat? Paling lama 1 jam. 1 jam sekejap je tu. Okey, baik Ustazah. Terima kasih adik Salimah. Daripada adik Salimah, sekarang ni kita nak berkenalan lagi seorang pelajar tahfiz Darul Ulum yang menggunakan kaedah Stephen ini, iaitu adik Sarah Adiba. Assalamualaikum. Khabar adik Sarah? Alhamdulillah. Comel sangat. Okey. Baik, kita nak terus dalam mesin kecerdasan Stephen ni.
Yang mana satu untuk adik Sarah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sarah Adibah binti Muhammad Syairi. Okey. Cara saya menghafal dengan menggunakan cara sensing. Sensing. Okey. Sensing, okey Ustazah, sikit sensing tu macam mana? Okey, sensing, so saya sama dah dengan dia. Oh, Ustazah cara pun saya sensing. menghafaz sama dengan cara Sarah menghafaz. Okey. Jadi sensing ni, dia perlukan 3 warna. 3 pen berwarna. Untuk dia nak menanda di 3 perkara yang paling penting untuk orang sensing ni. Maksudnya dia akan ambil dalam poin-poin mushaf. dia je lah. Ya, poin-poin dia. Okey, adik Sarah boleh tunjukkan Okey, kat adik mana? Sarah tunjukkan sikit macam mana biasa menghafal Quran menggunakan kaedah Stifi ni, sensing. Macam mana? Ada 3 color kan? Ya. First, okey, macam mana? Cara dia, warna pertama untuk awal ayat. Okey. Ayat. Warna kedua untuk perkataan yang susah. Dan warna yang ketiga untuk perkataan yang sama tapi yang susah nak ingat. Oh, dia ada 3 benda Ada tu 3 lah. benda. Okey, biasa kalau menghafal tu ada tak lagi macam susah tak kalau macam kita nak menghafal? Adalah juga susah sikit-sikit. So kalau macam untuk sensing ni, kalau macam kata dia tengah menghafaz tu dia mengantuk ataupun dia tak ada mood kan, so, boleh gunakan tasbih untuk dia nak menggerakkan tangan dia. Oh, Ah, sebab guna orang tasbih, sensing ni dia lebih kepada ada pergerakan. kepada gerakan. Okey, terima kasih adik Sarah. Jadi kita nak berkenalan juga. Ramai ni pelajar tahfiz Darul Ulum kita hari ni. Kita ada adik Nurul Hidayah Muhammad Fairuz. Assalamualaikum adik. Apa khabar? Hai dekat kamera. Hai. Hai dekat kamera. Okey, apa mesej kecerdasan adik? Feeling introvert. Feeling? Introvert. Feeling introvert macam mana? Okey, baik. Bila feeling, kita bercakap tentang feeling, dia cenderung dan pintu ilmu dia adalah pada telinga. Okey. Jadi apa yang adik Hidayah ni Dia buat, banyak mendengar. Dia banyak mendengar. So dia akan dengar dulu. Bila dia dah dengar 10 kali, kemudian dia akan baca, kemudian dia akan terus menghafaz. Okey. Kalau macam adik Nurul macam mana menghafal tu? Kalau buka Al-Quran lepas tu mendengar macam mana teknik yang digunakan? Faham makna. Okey, faham makna. Lepas tu dengar audio. dengar audio, maksudnya dengar ayat-ayat Quran. Okey. Lepas tu cuba hafal, tengok mushaf 10 kali. Tengok hafazan, maksudnya mendengar hafazan daripada orang lain. Tak, menghafaz. Cuba menghafal. Okey, lepas tu Lepas tu cuba lancarkan banyak 5 kali. kalau macam tu boleh berapa lama untuk satu muka surat tu? Sejam. Sejam juga? Oh, sama je yang Ustazah. Cuma kaedah dia Kaedah dia lain-lain. berbeza. Okey. Baik, terima kasih adik. Feeling-feeling lagi. Okey, kita juga ada tadi daripada perempuan kan, naklah juga berkenalan dengan pelajar lelaki kan. Okey, pelajar lelaki kita Muhammad Akyar Hakim. Assalamualaikum. Silakan duduk Mama Akyar. Apa khabar Mama Akyar? Say hi. Cik kamera. Cik. Okey, Mama Akyar. Mesej kecerdasan adik apa? Mesej kecerdasan saya ialah intuiting extrovert. Intuiting extrovert. Okey, macam mana tu? Macam mana cara menghafal Quran? Cara menghafal intuiting, mula dia kena memahami. Okey, Terjemahan maksudnya buka je ayat. Al-Quran, dah tengok muka surat tu, kena memahami apa? Tafsir dulu ke? Memahami maksud ayat tu dulu. Memahami maksud dia dulu. Okey, lepas tu? Lepas kita dah memahami maksud tu, kita cuba bayangkan jalan cerita. Oh, dia okey. Ustazah boleh tambah sikit? Dia apa yang dia nak hafaz pada hari tu, so dia akan baca dulu, dia akan baca daripada atas sampai bawah. Kemudian dia kena fahamkan terjemahan ayat dan dia fahamkan jalan cerita. Okey. So bila dia dah fahamkan jalan cerita tu, dia akan menggambarkan cerita tersebut. So dia akan menghafaz melalui penggambaran cerita. Okey, dia kena visual lah. Ya. Okey, baik, terima kasih. Semoga berjaya adik Akyar. Okey, seterusnya ada lagi orang ramainya pelajar tahfiz kita hari ini. Okey, adik Muhammad Haris Al-Muhasibi bin Muhammad Kusyairi. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Berapa tahun ni? 14. 14 tahun tingginya. Dah macam tinggi akak dah tu. Okey, adik, mesej kecerdasan adik apa? Kecerdasan saya sifat insting.
Apa tu? Insting. Insting. Okey, macam mana nak hafal Quran tu? Kau kan memahamikan ada insting tu ke macam mana? Biasa macam mana hafal Quran tu? Insting ni dia serba boleh. Dia boleh menghafal keempat-empat jenis kecerdasan. Okey. Tetapi cuma bezanya perlu ada nada ataupun berlagu. Oh, contoh? Contohnya kalau ikut Syekh Mishari ataupun ikut lagu kita sendiri. Okey. Seperti contohnya taranum ke Aha. dan juga pergerakan. Contoh kita baca makna, contoh qala berkata, kita buat pergerakan berkata maksudnya. Qala. Maksudnya dia kena praktikkan apa yang hafazan tu. Okey, Ustazah komen sikit. Okey, insting ni dia kelebihan dia boleh menghafaz menggunakan 4 tadilah, sensing, thinking, intuiting dan feeling. Cuma dia ada yang lainnya, penambahan dia tadi seperti Haris cakap tadi, dia kena ada rentak, ada lagu dia sendiri, ada lenggok dia. So dia kena ada menggayakan. So insting ni pula dia kalau boleh tempat sesuai untuk dia menghafaz ni yang dekat dengan air. Okey. Yang tenang bagi dia. Okey, baik. Akan nak tanya, kalau sebelum tahu daripada kaedah Stevie ni, sebelum ni menghafal Quran untuk satu muka surat tu berapa lama? Sebelum ni? Sehari 4 muka surat. Satu hari? Sebelum. Sebelum ni. Kalau satu muka surat tu berapa lama nak hafal? Muka surat sejam kot sama juga. Sejam. Oh, lepas tu bila dah ada Stevie sejam juga. Sebelum Stephen mungkin lama sikit, sejam setengah macam tu. Okey, Adik Haris, terima kasih. Ucapkan semoga berjaya dan juga doakan untuk akak ya. Semoga menjadi Cik Hafazan pula. Semoga kita menjadi generasi Al-Quran yang boleh membina generasi pada masa akan datang. Okey, baik, kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini dalam Al-Hijrah Be Friends. Okey, baiklah, tadi kita dah tahu antara personality-personalitinya Zidah. Ya. Dan kali ini kita bersama dengan orang kuat Darul Ulum sendiri, iaitu Ustaz Muhammad Fairuz Muhammad Isa, Ketua Pegawai Eksekutif untuk Darul Ulum ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbesar hati. Ke Darul Ulum padahal kita yang datang. Itulah, saya berbesar hati bersama dengan Ustaz hari ini. Alhamdulillah. Ustaz, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey. Okey, Ustaz, kita nak tahu tentang sejarah penubuhan Darul Ulum ni kan. Sebab katanya dah lama dah. Betul. Jadi kongsi sikit di awal penubuhannya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah penubuhan Sekolah Rendah Islam Integrasi Tahfiz Darul Ulum ni atau nama singkatnya SRIDU bermula pada tahun 2009 yang lalu. 2009? Ya. Okey. Sehinggalah sekarang bermakna hampir masuk 8 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pengasas kepada SRIDU ini ialah Ustaz Muhammad Khairi bin Zainuddin. Ya. Seperti yang tuan-tuan tahulah insya-Allah kan. Dan antara tujuan dan juga target penubuhan SRIDU ni seawalnya oleh pengasas dan juga beberapa orang sahabat-sahabatnya daripada bekas mahasiswa Al-Azhar, Universiti Al-Azhar Mesir, yang mana untuk menjadikan anak-anak ni hafiz Al-Quran seumur ataupun berumur awal 10 tahun. 10 tahun. Targetnya. Ya. Dan alhamdulillah pada hari ini hasil daripada berkat usaha daripada Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairi dan juga sahabat-sahabat yang lain, begitu juga staf-staf yang ada pada hari ini, alhamdulillah kita telah pun dapatlah melahirkan anak yang berumur 10 tahun ataupun seawalnya 9 tahun dalam program Tahfiz Stephen yang telah kami lalui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, saya nak tanya sikit. Bila kita cerita tentang sekolah, Ustaz, pengajian, bagaimana sistem yang diterapkan dalam Darul Ulum Ustaz? Adakah sama dengan sistem sekolah yang lain dan bagaimana pula dengan jadual Ustaz? Jadual pelajar untuk sehari itu kan bagaimana? Ya. Okey, seperti mana yang kita ketahui, nama pun Sekolah Rendah Islam Integrasi Tahfiz Darul Ulum, yang mana ada perkataan integrasi padanya, iaitu maknanya iaitu gabungan, iaitu pada kami ataupun sekolah ini, iaitu kami menggabungkan selain daripada tahfiz sebagai salah satu ataupun modul utama kami, kami juga menggabungkan akademik dan juga kafa. Dan seperti mana akademik ni kita tahulah iaitu aliran perdana yang ada pada hari ini, begitu juga kafa iaitu silibus di bawah JAKIM itu sendiri. Dan alhamdulillah kami di sekolah ni iaitu kami dah
hampir 4 tahun telah pun mengambil UPKK, ujian penilaian kelas kafar daripada JAKIM tu, dan begitu juga dengan ujian penilaian sekolah rendah iaitu IPSR yang telah pun kami ambil selama hampir 3 tahun dah, alhamdulillah. Dan sistem lah seperti mana yang disebut tadi, sistem yang kami adakan pada anak-anak ni seperti mana tahfiz-tahfiz yang lain jugalah. Anak ni akan bangun ataupun murid-murid ataupun pelajar ni akan bangun seawal 4:30 pagi. 4:30 pagi. Ya. Mereka akan bangun sembahyang sunat terlebih dahulu, khususnya akan meneruskan agenda menghafal Al-Quran seawal pagi sehingga subuh. Sehingga subuh. Alhamdulillah. Lepas tu dia akan break kejap. Break kejap sembahyang subuh dan akan sambung semula Okey. sehinggalah pukul 7 bersiap. Pukul 8 adalah waktu perdana. Maksudnya? Buat mana sehingga mana antara pukul 7 hingga pukul 8 tu mereka akan bersiap sarapan pagi terlebih dahulu. Pukul 8 akan masuk dalam kelas seperti biasalah. Iaitu pengajian biasa. Yang mana pengajian biasa ni iaitu awal pukul 8 hingga pukul 12 mereka akan membaca Al-Quran ataupun tasmi' Al-Quran kepada guru-guru mereka, iaitu seperti mana yang mereka telah hafal sebelum itu tadi. Sehingga mana pukul 12 hingga pukul 1 tu mereka akan tidur kailullah lah. Rehat. Kita akan bagi tidur rehat sebab bangun awal, kita akan bagi tidur rehat, dan pukul 1 hingga pukul 2 tu untuk mereka solat zuhur, makan tengah hari. Pukul 2 akan bermula waktu rasmi semula sehingga pukul 5. Ya. Iaitu di sana adanya akademik dan juga kafar disekalikan sehingga pukul 5. Bila pukul 5 tu selesai sembahyang asar dan mereka akan berehatlah sehingga pukul 7. Okey. Jadi sebenarnya kena tidur pukul berapa tu? Aha. Saat berapa kena tidur? Sebab bangun awal Waktu kan, ideal 4:30 pagi dah kena tidur. bangun Ya, dah. betul. Pukul berapa kena tidur? Ikut kepada jadual yang telah kami tetapkan. Selepas daripada maghrib tu mereka akan menghafal sehingga pukul 9, sembahyang isyak, minum malam, minum susu. Oh, memang kena minum susu Ya. kambing. Oh. Ya. Memang dekat tahfiz Darul Ulum ni masih sediakan susu kambing Ya. setiap malam. Betul. Kami sediakan susu kambing, minum, dan seawal pukul 10 ataupun 10:30 mereka telah pun tidur. Semua sekali berjemaah wajib. Dan sebenarnya itulah waktu terbaik kan kalau kita kena tidur kan 10 hingga 10:30 malam. Jadi masa 10:30 malam kat mana? Saya kat office lagi. Office. Okey, itu antara jadualnya. Jadi macam saya nak tanya sikit tentang jadual tu. Macam petang mereka berehat, mereka juga boleh beriadah kan bersama kawan-kawan mereka di luar. Tapi kalau macam di hujung minggu lah, jadi macam mana Ustaz? Kalau dengan pelajar ni. Untuk riadah tu kami menyediakan kolam, ada waktu dan jadual dia lah. Dan kami pun ada memanah, menyediakan manah selain daripada sukan-sukan yang lain lah, main bola, badminton dan lain-lain. Okey, ada pun jadual hujung minggu, anak-anak ni akan balik. Bermakna hari Jumaat petang, ibu bapa ataupun parent akan ambil anak-anak ni bawa balik ke rumah, cuti selama 2 hari. Dan petang Ahad akan datang semula ke sini. Ini adalah kerana sebab mereka ni masih lagi awal lah kan. Umur awal iaitu sekolah rendah, iaitu berumur 7 hingga 12 tahun. Bagi kami adalah satu kezaliman lah untuk kami memisahkan mereka dengan ayah dan ibu bapa, betul. Kita dah ambil masa 5 hari. Ya, kasih sayang lah kan, curahan kasih sayang untuk ibu bapa dan anak tu perlu juga. Itu sebabnya kami bila sekolah rendah kami buat macam tu. Ada pun sekolah menengah tidak. Sekolah menengah macam mana Ustaz? Kami alhamdulillah kami telah pun ada sekolah menengah yang namanya Ma'had Tahfiz Darul Ulum. Singkatannya MADU. Lain Itu saya nak dengar tu Ustaz. Jangan salah tafsirkan itu Ustaz. Jangan salah tafsir lah. MADU tu singkatan dia kan. Apa tu Ustaz? MADU. Okey, MADU ni singkatan Ma'had Tahfiz Darul Ulum, iaitu untuk sekolah menengah. Dan alhamdulillah kami telah pun ada tingkatan 1 dan tingkatan 2. Yang mana modul dia berlainan daripada Seridu tadi. Dan MADU ini kami di mana tingkatan 1 hingga tingkatan 3 ni mereka akan didedahkan dengan kurikulum pembelajaran kitab-kitab turas. Mereka tidak didedahkan dengan akademik lagi. Okey Ustaz, macam yang untuk pelajar-pelajar sekolah rendah tu kan, ialah mereka berumur dari umur 7 tahun. Jadi kalau macam sebelum ni kan, macam mana kita nak tarik minat mereka untuk masuk sini? Mungkin ialah umur kecil lagi kan, mungkin susah nak berjauh dengan ibu bapa. Jadi bagaimana Tahfiz Darul Ulum? Pupuk tu.
Kami dah umur 8 tahun ni macam-macam lah. Macam-macam lah dah Pengalaman yang telah kami pengalaman tu hadapi. Bayangkanlah anak prasekolah yang mana bila kita ambil anak mereka, anak kepada ibu bapa ni duduk di sini dengan keadaan kami menjaga, macam-macam keadaan ataupun hal yang berlaku lah. Ada yang nak balik, ada menangis selama sebulan dan sebagainya. Tapi bagi kami itu adalah cabaran. Betul. Untuk kami mendidik anak-anak tu. Kalau ikutkan sebab apa kami bermula daripada sekolah rendah. Sedangkan selalunya orang ambil anak-anak ni daripada sekolah menengah, duduk asrama. Betul, Ustaz. Antara sebabnya dan juga matlamat kami agar anak-anak tu terdidik pada acuan kami. Ya. Faham? Acuan tu maksudnya bukanlah kita ni yang terbaik, tidak. Sedangkan acuan ibu bapa adalah lebih baik. Betul. Cumanya kami ni nakkan mereka ni dididik dengan didik tauhid, dengan fiqhnya, dengan adab Islam dan sebagainya, sehingga mana boleh dibezakanlah antara mereka yang berada di sini dan luar sana lah, macam itulah. Ya. Sebab mereka ni akan digarap dengan Al-Quran. Okey. Bermakna biarlah selaras akhlak mereka dan juga pengetahuan agama mereka selaras dengan Al-Quran yang mereka bakal hafal. InsyaAllah. Baik Ustaz, nak tanya cawangan-cawangan Darul Ulum Ustaz, ada di mana ya? Ya. Alhamdulillah setakat ni Darul Ulum telah pun mengadakan 7 cawangan. Okey. Ya, yang pertama ni di sinilah, dipanggil pencawangan jugalah ataupun boleh dikatakan HQ. Dan yang keduanya kami ada Seridu Nilai, iaitu di sana, di Nilai sana. Nilai. Dan yang ketiganya kami ada Seridu Jempol. Di daerah Jempol. Dekat sini juga Ustaz kan? Jauh juga, Dalam sejam, sikit sejam Maksudnya perjalanan. dekat negeri sini. Ya betul. Betul lah kan. Seterusnya kami ada Seridu Kuala Pilah. Okey. Okey, yang mana Seridu ada 4, sekolah rendah 4. Okey, kami ada Madu seperti mana sebut tadi, sekolah menengah. Di sini juga tempat dia, bangunan yang sama. Okey. Dan 2 lagi iaitu kami ada Tahfiz Tifin. Iaitu yang berada nama tempatnya Gentam di Kuala Pilah juga. Dan satu lagi insya-Allah bakal buka awal tahun depan di Terengganu. Okey. InsyaAllah. Baiklah, kalau tidak nak perasan, Ustaz ada sebut dengan nama Ustaz Heri. Ya, saya. Jadi kita akan Bukan Heri Zainal ya? Bukan Heri Zainal. Sebab kita akan berhenti rehat sekejap saja. Ya. Sebab kita nak keluar. Kita nak jumpa dengan itu dia, pengerusi Tok Darul Ulum ni. Pengurusi dia pula. Ya, itulah orang sebenarnya akan kita jumpa. Betul. Untuk kita ketahui lagi lebih lanjut tentang tahfiz Darul Ulum. Kita nak berehat dulu seketika ya. Kita nak keluar. Jom. Jom keluar. Baiklah, kita masih lagi setia bersama dengan Darul Ulum ni dan kita bersantai-santai, kita masih lagi nak tahu lebih lanjut lagi informasi tentang Darul Ulum Azidah. Ya, betul. Dan Sebab apa kau? Sebab apa? Sebab memandangkan Azidah nak hantar si Mustaqim tu kat sini. Ya, anak kita lah sangat kan. Jadi dengar sini cik suami kita kalau dah hantar anak kita kat sini kan. Kita rasa macam berbangga sangat dapat hantar dekat tahfiz Darul Ulum. Tetapi sebagai ibu bapa kita kena jugalah memberi sokongan, membantu dari segi apa? Saya memang bagi sokongan kepada Mustaqim. Betul, kita memanglah kena bagi sokongan pada anak, tetapi kita perlu beri sokongan kepada pengurusan tahfiz Darul Ulum melalui wakaf pendidikan. Maksudnya daripada kita hantar anak kita dekat sini, kita juga boleh beri sumbangan. Betul. Jadi nak tahu cara dia, jangan tanya dengan saya. Nak tanya siapa? Sebab saya tak tahu cara dia. Tanya dengan Ustaz. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi bersama dengan Ustaz Khairi dan juga Puan Siti Nur Fatimah selaku Ketua Sektor Pentadbiran dan Pengurusan Puan. Ya betul Ustaz. Okey, nak terus tanya dengan Ustaz. Tadi kita dah cerita tentang apa sejarah tahfiz Darul Ulum. Kita nak tahu juga bagaimana perancangan daripada Ustaz sendiri untuk tahfiz Darul Ulum ni pada masa akan datang. Baik, terima kasih atas soalan. Pihak Tahfiz Darul Ulum sebenarnya merancang sampai tahun 2020 untuk tubuh kolej. Setakat ini kita telah ada 7 tahfiz dan kita terhadapan akan buka lagi cawangan baru di Bandar Port Dickson, Spring Hill. Alhamdulillah. InsyaAllah doakanlah. InsyaAllah. Jadi sekarang ini bila buka baru ini dia mula banyak kos tanahnya, kos bangunannya. Jadi sekarang ini yang nak bincang di sini insya-Allah. InsyaAllah. Jadi nak tanya Ustaz, berapa ramai sebenarnya Ustaz guru dan juga staf yang berada di Darul Ulum Ustaz? Untuk tahun ini sekarang ni guru dan staf selama 95 orang. 95 orang. Dan terhadapan kita menganggarkan 105 orang.
Okey, ramai juga, Bertambah. Ustaz. Ya, ya betul. Jadi macam mana Ustaz nak mengatasi masalah kekurangan macam tadi Ustaz kata nak menampung kos, Ya. guru pun bertambah ramai pada masa akan datang, macam mana Ustaz? Baik, itu sekali kita perlukan kos mengenai pendidikan lah. Perlukan peralatannya, perlukan latihan gurunya, perlukan yang komputer dan lain-lain lagi lah. Kemudian betul. Jadi anak yatim tadi lah. ya. Dan kita juga yang bincang tadi yang anak yatim ni, kita punya polisi anak yatim percuma automatik. Sebagai contoh, Maksudnya datang je kat sini, anak yatim, Ya. anak yatim, kita bagi percuma. Tak Percuma. payah nak fikir Ya, bagi betul. kos-kos yang lain. termasuk kalau masuk sini ayah dia ada, Okey. meninggal ayah dia, maka automatik dia percuma, rendah, menengah dan sampai ke polis nanti insya-Allah. Itu dia punya polisi lah. Okey. Jadi dan juga kita beri keringanan kepada anak-anak orang susah. Ya. Jadi dia boleh merayu untuk mohon untuk kurangkan yuran lah. Jadi sekarang ni kos itu semua. Jadi macam mana nak cari kos ini jelas dengan minta bantuan orang ramai lah, agar Betul. sudi membantu mengurangkan beban yang dihadapi ditanggung oleh Darul Ulum insya-Allah. Okey, Ustaz, kita nak tanya tentang yang wakaf pendidikan tu. Berapa yang diperlukan oleh Tafiz ni? Mungkin kita boleh war-warkan kepada penonton yang nak membantu dalam wakaf pendidikan. Betul. Baik, wakaf pendidikan ni kita ada dua orang ni. Sekarang ni kita ada 5 tujuan lah. Baik, sekarang tujuan pertama sekali memang kita rasa tertaja anak yatim dan paling susah tadi lah. Ya. Yang percuma, yang keduanya kita nak menguruskan belanja makan asrama. Sini pelajar dia makan sehari 5 kali. 5 kali makan. Malam susu kambing. Oh, Jadi kita menarik jaga tu. supaya anak-anak ni hafal Quran dan mereka mampu maintain supaya Quran mereka itu boleh kuat. Baik. Yang ketiganya ni pembangunan lah. Jadi sekarang ni kita perlukan sumbangan iaitu minta taja RM20 sebulan. Okey. Jadi RM20 sebulan ni nanti cari insya-Allah akan staff saya akan terangkan. Sekarang ni harapan kita anggap RM20 ni macam kita belanja anak Tafiz lah. Ya. Maksudnya kita belanja dia makan hanya RM20 sebulan. Ya, okey. Mungkin Puan Fatimah boleh huraikan dengan lebih lanjut tentang sumbangan. Bagaimana penonton kita nak Memberi sertai sumbangan. wakaf pendidikan? Betul-betul sebab RM20 kalau kita kirakan sebulan hanya 70 sen sahaja sehari dengan 5 manfaat yang akan semua yang akan dapat. Maksudnya yang pertama tadi taja anak yatim, lepas tu dengan anak-anak susah. Yang kedua tadi pembangunan sasiah pelajar. Maksudnya program-program pelajar, kepimpinan pelajar. Yang ketiga tadi pembangunan kompleks untuk fasa yang akan datang, insya-Allah pembangunan bangunan. Yang keempatnya makan pelajar tadi. Dan yang kelima sekali yang terakhir sekali ialah untuk bantuan alat mengajar lah pada pelajar-pelajar. Okey. Maksudnya bagaimana cara untuk kita membuat tu? Ada akaun saluran ni bagaimana? Okey, caranya dengan mengisi borang. Tapi yang tu dululah. Dulu. Sekarang Okey. kita nak mudahkan kepada para penyumbang melalui auto debit. Maksudnya send instruction melalui potongan bank terus. Oh, boleh macam tu? Dan kita tak semestinya tertakluk pada Maybank, BSN tak. Kita ada Jompe, seluruh bank ada. Kita boleh buat pemotongan. Betul. Jadi dia memudahkan lah sebenarnya. Jadi tak ada masalah kalau mereka di luar sana nak bersumbang atau nak beri sumbangan kepada Darul Ulum ni, tak perlu isi borang dah sekarang. Kalau mungkin yang berada di dekatan ni mungkin boleh datang isi borang nak tengok keadaan, tapi mereka di luar boleh sumbangan melalui auto debit. Kan? Betul. Tapi Ustaz, saya nak tanya sikit lah. Tadi Ustaz ada kata tentang kemudahan untuk anak yatim. Ustaz. Kalau anda kata mereka daftar di sini, masa tu mereka masih lagi ada ibu bapa. Tapi selepas mereka daftar sendal belajar, salah seorang pada ibu mereka meninggal, dikonsider sebagai anak yatim juga ke? Ya, yang bapa meninggal. Bapa yang jaga dia tu, yang bagi nafkah dia meninggal, dia automatik percuma. Oh, dia automatik Cuma. percuma. Tapi yang penting ikut umur lah kan, daripada umur 7 tahun. Tak kisah, maksudnya jahat tu sampai jahanam. Selagi dia belajar di Ya, sini lah, betul, selagi dia betul. menuntut di sini lah maksudnya. Okey, tadi kita dah ceritalah tentang bagaimana pembelajaran tahfiz dan sebagainya kan. Okey, lagi untuk sumbangan tu apa lagi yang boleh kita kongsikan dengan penonton? Macam cakap tadi untuk perbelanjaan makanan, pembangunan. Selain daripada tu apa lagi yang diberikan kepada anak-anak tahfiz di sini? Okey, untuk kos bukan pentadbiran, untuk kos pengurusan pelajar, maksudnya alat bantuan mengajar, pembangunan sasiah tu setiap tahun kita akan bawa anak-anak ni pergi ke luar. Maksudnya program-program luar, contohnya lawatan, pergi ke masjid-masjid ke, ataupun ada program-program untuk sekolah macam pelajar-pelajar sekolah menengah kita, pergi masjid ke masjid ke, program-program Maksudnya kita. ada aktiviti-aktiviti lain lah. Ya, betul. Okey, kalau kata lawatan tu sebelum ni Tafiz Darul Ulum dah bawa pelajar ni pergi melawat ke mana? Okey, untuk yang sebelum-sebelum ni kebanyakannya kami pergi ke lawatan ke Melaka, sejarah,
Bandar bersejarah. Macam contohnya sebelum ni ada pameran Islami di Melaka tu kita pergi juga. Maksudnya belajar kenal erti, maksudnya bergaul dengan orang. Lepas tu ataupun perkembangan Islam yang sebelum-sebelum ni yang kita dapat dekat, tak cukup dekat sini. Kita kena keluar. Itu teknik pelajaran dia lah, maksudnya bukan saja di dalam tapi juga di luar. Ya, betul. Baiklah, itu kita baru tahu tentang wakaf pendidikan. Betul. Selepas ini kita akan cerita tentang wakaf pembangunan pula. Boleh Ustaz? Boleh insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah kita nak berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ni. Jalan-jalan dulu dekat Tafiz ni. Kalau tadi kita dah tahu sedikit tentang wakaf pendidikan. Kalau anda dapat lihat belakang saya ini adalah antara dalam wakaf pembangunan pula. Saya berkesorangan hari ini sebab tadi saya buat Azidah datang tapi agaknya dia cuba untuk bertemu Ustaz Zalin nak daftar si Mustaqim tu. Dan kita bersama lagi dengan Ustaz Khairi di sini. Ustaz, Ustaz okey Ustaz? Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz. Boleh ceritakan sedikit Ustaz tentang wakaf pembangunan ni Ustaz? Baik, terima kasih. Bangunan di belakang sana itu kita pasal 1. Okey. Dan sini pasal 2. Tuan-tuan sekalian, semua ini adalah semua tanah wakaf dan semua ini adalah untuk pembangunan surat tahfiz. Tuan-tuan sekalian, yang pasal kecil debu di sini sampai selesai bangunan semuanya wakaf. Pada tuan-tuan sekalian, kami nak bangunkan di sini pasal 2 ini merangkumi 15 kelas dan juga merangkumi 2 dewan kuliah. Dan ada surau yang boleh menampung sekitar 1,000 orang pelajar. Dan juga kita ada rumah waden dan kita ada makmal komputer dan lain-lain prasarana. Jadi itu yang untuk buat di sini sekarang ni. Jadi sebenarnya boleh saya tanya sikit lah, dan bila agaknya pembangunan ini dimulakan dan bila agaknya dijadualkan untuk siap tak? Alhamdulillah sekali kerja-kerja filing dah selesai dah. Sekarang ni tengah buat program ni untuk buat dia punya tapak dia. Dan kita menjangkakan akhir tahun depan siap insya-Allah. Insya-Allah. Kita bahas 1 Januari 2018 kita nak mula duduk kat sini insya-Allah. Insya-Allah. Kita doa semualah insya-Allah. Insya-Allah. Itu dah Ustaz mengharapkan doa pada anda semua. Baiklah Ustaz. Kalau tadi kita cerita tentang bangunan ni Ustaz. Jadi adakah berkemungkinan Ustaz akan mengambil lagi banyak pelajar dan juga tenaga pengajar lepas ni Ustaz? Ya, sudah pasti ya. Memang kita merancang yang sini nanti akan jadi menengah dan kolej insya-Allah. Dan memang dan jika nak pembangunan di cawangan-cawangan memerlukan juga untuk buat kompleks macam ini juga. InsyaAllah. Baik Ustaz, harapan Ustaz tadi kepada semua penonton di luar sana kan. Mungkin kalau tadi harapan kepada ibu bapa kalau boleh nak hantar anak di sini. Tapi harapan kepada mereka di luar sana untuk sama-sama kita menyumbang untuk sekolah Darul Ulum Ustaz. Yang pertamanya kita bacakan hadis Nabi SAW yang maksud bila mati anak Adam itu maka terputus segala amalan dia. Yang pertama tidak kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga doa anak yang soleh ya. Sekarang inilah kita punya insurans barzah kita. Insya-Allah tuan-tuan sekalian, kalau kita semua di sini bagaimana anak-anaknya baca Quran, berjalan projek pendidikan di sini, insya-Allah sampai itulah akan sampai pahalanya di alam barzah nanti. Tuan-tuan sekalian, orang mati tulis nama di batu nisan. Itu yang tersurat. Dan insya-Allah siapa yang sumbang itu yang tersirat di batu bangunan ini nama dia insya-Allah. Insya-Allah. Minta Allah Taala akan ampunkan dosa dan bagikan pahala yang banyak pada para penyumbang insya-Allah. Insya-Allah. Bila saya mesti wawarkan lagi sekali bagaimana mereka di luar sana untuk menyumbang ataupun saluran sumbangan kepada sekolah tahfiz Darul Ulum Ustaz. Boleh rujuk kita punya web Wakaf Tahfiz Online. Dan boleh tengok kita punya Facebook iaitu Wakaf Tahfiz Darul Ulum. Jadi boleh dapat maklumat di sana. Di sana ada akaun bank dan nombor telefon insya-Allah. Kita jual wakaf ini 1 lot RM50. Jadi terserah pada kemampuan masing-masing. Jadi masa 1 lot kita masuk pembangunan sekali. Maksudnya kalau macam ada penonton sana, kalau macam anda kata sumbangannya bukanlah berunsurkan kata apa wang ringgit. Kalau macam sumbang-sumbang yang lain pula, kalau ada sumbangkan meja ke kerusi. Ya, tak ada lalukan ya. Dah lalukan ya. Pun boleh Ustaz? Ya, dulu pernah orang sumbangkan simen, orang sumbangkan batu-bata, mozaik dan juga apa saja yang boleh bagi sumbangan lah. Termasuk peralatan sekolah, airconnya,
dan lain-lain. InsyaAllah. Jadi penonton di luar sana, kalau anda nampak di belakang saya, ini adalah antara projek ni, antara orang kata apa, cara berjalan langsung ni untuk kita naikkan lagi bangunan ni. InsyaAllah segala apa yang anda sumbangkan dan akan dirahmati Allah SWT. Baik Ustaz, mungkin Ustaz nak tambah lagi kepada mereka di luar sana Ustaz, kalau Ustaz ada terlepas tentang pendidikan dan juga pembangunan, Ustaz lagi sekali Ustaz bawa kepada mereka Ustaz tentang sumbangan ni. Baik, kos yang di sini kos keseluruhan adalah 12 juta. Jadi yang depan sana 3.5 juta sudah siap. Yang ni mulakan bakinya 6 juta lebih. Yang keduanya apa Allah Muhammad termasuk di nilai tengah beli tanah, di Jempol pun dah beli tanah dah. Di Kuala Pilah tanah sudah ada. Di Produsen tengah beli bangunan. Jadi semua itu merupakan sumbangan tuan-tuan sekalian. Jadi saya mengharapkan kesulitan tuan-tuan sekalian untuk mencari penginsuran barzakh. Ya. InsyaAllah Ustaz. Baik Ustaz, saya nak tanya juga sebab wakaf pendidikan, wakaf pembangunan ni dia ada sumber inspirasinya Ustaz. Ya. Mungkin Ustaz boleh kongsi dengan kami apa dia sumber inspirasi tu? Baik, yang pertama sekali saya dulu belajar di Universiti Azhar Mesir. Jadi Azhar Mesir ini dia memang pendidikan atas sumber wakaf. Jadi belajar daripada sekolah rendah, rendah, menengah sampai universiti sampai PhD. Memang disponsor sepenuhnya. Dulu saya belajar kat Mesir dulu, sayuran saya setahun RM3.5 je. RM3.5 Ustaz? Ya, lepas tu makan dia bagi. Makan bagi dan dia punya kos memang rendah sangat lah. Jadi atas itulah kita rasakan kita nak bawa model ke Malaysia ini dengan harapan ramai orang bersumbangan, akhirnya bersama-sama menyumbang dalam pembangunan wakaf pendidikan, insya-Allah. InsyaAllah. Itu adalah sumber inspirasinya. Baiklah Ustaz, kalau tadi kita bercerita tentang kata apa perancangan masa akan datang, tadi Ustaz cerita sikit. Tapi Ustaz, saya nak tanya lagi Ustaz. Mungkin dalam masa 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, apa perancangan Ustaz untuk Sekolah Tahfiz Darul Ulum ni? Baik, yang pertamanya kami mengharapkan 2020 sekolah rendah kami target 10 buah. Artinya kami harapan kami 10 buah ini akan melahirkan pelajar hafiz Quran umur 10 tahun. Itu dia target lah. Dibayangkan di sebelah ada, di negeri lain pun ada, masuk Terengganu kita ada. Dan insyaAllah kalau ada negeri lain yang berminat, boleh bincang insyaAllah. Kami sedia bincang dan kami sedia berkongsi pengalaman insyaAllah. Yang keduanya memang kita rancang 2023 nak tumbuhkan 2020 kolej juga di sini. Nanti 2023 memang terbahasa nak tumbuhkan Universiti Tahfiz Darul Ulum. Masya-Allah. Allah Alam itu kerja Allah Taala lah kan. InsyaAllah. Kita hanya merancang dan saya masa itu kita tak ada dah. Dia saya akan datang sambung insya-Allah. InsyaAllah. Dan kita juga di Al-Hijrah Befriend ni akan mendoakan supaya segala usaha Ustaz untuk kita bangunkan lagi Sekolah Darul Ulum ni, semoga Allah memudahkan urusan Ustaz. Seperti Ustaz katakan tadi, dia merancang ini baru sekolah. Okey, kan lepas tu Ustaz nak buat pula kolej dan akan datang insya-Allah menjadi universiti. Amin insya-Allah. Okey, itulah baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun dah lama diri kat sini. Saya nak jumpa Zidah juga sebab saya dengar cerita dia dah daftar anak saya Ustaz. Ya. Tapi boleh Ustaz bawakan saya tengok sikit lagi kat sini. Ya, tahniah ya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Insya-Allah. Jom Ustaz kita jalan lah. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey. Ini banyak memang Ustaz boleh di kolam ni. Okey, baiklah kita nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Khairi dan juga Ustaz Fairuz hari ini kerana sudi menerima kunjungan kami di sini dan melayan kerenah kami, sanggup bawa kami pusing-pusing satu Darul Ulum ni. Nak tinjau-tinjau, nak tengok-tengok keadaan sekeliling. Tadi dah tunjuk staff-staff, kita jumpa sebahagian daripada pelajar kan. Baiklah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Okey. Dah ready. Okey, insya-Allah. Baiklah. Kami beri sumbangan insya-Allah kenangan. Allahu Akbar, dapat kenangan lagi. Okey, pandang kamera ambil gambar sikit. Okey, terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz banyak. Tengok baik Ustaz ni. Baik, terima kasih Ustaz. Saya Betul. pun ucapkan terima kasih. Okey. Okey, baiklah. Kita dah pun sampai di penghujung rancangan sebenarnya, Betul. Harry. Ya Allah, rasa macam sekejap sangat kan? Betul. Okey, tapi apa pun terima kasih kerana bersama kami dalam Al-Hijrah Befriend. Kami hari ini dari Tahfiz Darul Ulum, Senawang, Seremban Jauh. Besok kita akan jumpa lagi. Betul, dan saya pasti kami berdua akan menghantar anak kami Mustaqim di sini. Mustaqim pun nak ikut sekali. Betul, saya yakin. Okey, malam ni kita ajar dia elok-elok. Baiklah, kita jumpa lagi besok. Saya Azidah Muhammad. Dan saya Heri Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina
وصحبه وسلم. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الهداية. الحمد لله على نعمة التوبة. الحمد لله على نعمة الهجرة. الحمد لله الحمد لله على نعمة الأخوة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسبنا أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله